Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat 4 Ramadan 1445 bersamaan dengan 15 hari bulan 3 2024, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah cara hidup. Ini kitab kita ni, nama dia Islam adalah cara hidup. Kitab ini, tajuk yang kita akan bincang pada hari ini iaitulah muka surat 122. Muka surat 122 di bawah tajuk Al-Insaf dan Al-Adl. Tajuk kita ni masih lagi dalam perbincangan tentang bagaimana kita nak berlaku adil. Dalam bab yang ketiga, memahami ikhtilaf. Kita tahu dunia ni sepenuh dengan ikhtilaf, dengan percanggahan, penuh dengan perbezaan pandangan, penuh dengan perkelahian tak habis-habis. Bila mari bulan Ramadan, duk bincang nak semaya tarawih 20 ke 8 rakaat. Hak 20 pun siapa 8 rakaat lari juga. Itu perangai dia. Waktu bicara keras semangat, waktu buat lemah semangat, suka lari tengah jalan. Itulah dia panggil perbincangan yang tak habis-habis, tak sudah-sudah. Jadi kita belajar dalam kitab kita ini di bawah tajuk memahami ikhtilaf. Maknanya benda ikhtilaf, benda perbezaan ni tak nak lari dah. Selagi ada orang, selagi ada dunia ni, selagi itulah ikhtilaf akan berlaku. Nak lari tak boleh. Habis macam mana kita nak menangani masalah? Jawabnya kita kena belajar adabul ikhtilaf, adab berbeza pandangan. Jadi kalau kita ada adab, insya-Allah dia tidak kelahi banyak, dia tidak kokeh banyak, kata orang. Tengok kitab, pelajar-pelajar yang ada kitab, muka surat 122. Al-insaf. Insaf tu maknanya berlaku baik, telus, tidak mengata orang. Kita beri penilaian yang baik, itu makna insaf. Bukan insaf orang yang menyesal tu tak. Al-insaf. Al-insaf. Dan al-adli, berlaku adil, jujur dalam menilai orang. Jangan kerana orang ni kita tak suka, kita bagi markah huduh, markah buruk. La. Orang yang kita suka, kita naik tinggi darjat dia, sampai peringkat wali, peringkat arif billah, peringkat tu peringkat ni. Jangan. Dalam berikhtilaf kena ada dua sifat ni, al-insaf wal adli. Alhamdulillah, tengok buku. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan umat ini pelbagai galakan agar sentiasa menjaga hubungan sesama manusia, sama ada hubungan silaturrahim sesama ahli keluarga. Dengan ni pelajar, kalau dengan anak beranak kita panggil silaturrahim, mana orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Ataupun al-ukhuwah, dengan semua umat Islam lain dia panggil al-ukhuwah, ada persaudaraan. Dengan orang bukan Islam kita panggil al-insaniyah, kemanusiaan. Jadi ada tiga. Tulis mulai awal. Silaturrahim, al-arham, al-ukhuwah dan al-insaniyah, dia panggil kemanusiaan.
Mana manusia, dari sudut sifat manusia, kita manusia, dia manusia, kita kena saling hormat menghormati. Sehubungan dengan itu, bagi mencapai tahap kesatuan ummah, ijtima'ul kalimah, penyatuan saf, wahdatus saf, dan permuafakatan al-ittifaq, mestilah dicari jalan atau cara wasilah yang bersumberkan nas syara', iaitulah berdasarkan kepada Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, amalan dan pelaksanaan, serta mutiara kata para ulama salafus salih yang terdahulu, dan juga ulama-ulama yang semasa yang memahami situasi dan keadaan. Ini semua ni kena ada belakang. Antara kaedah yang digariskan, ini bukan semua kaedah ini di antara. Sebab tu dia kata minal qawaid. Sebahagian daripada kaedah itu digariskan oleh ulama. Tulis, letak nombor 1, al-insaf. Apa dia makna insaf? Al-insaf adalah bersikap adil terhadap lawan atau orang yang tidak sependapat dengan kita. Berbeza pandangan tidak sepatutnya mengakibatkan perbuatan fitnah memfitnah, tuduh menuduh, kata mengata, caci maki, perpecahan atau perbalahan, kecuali apabila ianya disertai oleh hawa nafsu dan emosional. Bila emosi menguasai ilmu, bila nafsu menguasai akal, inilah terhasilnya ikhtilaf yang ada di depan mata kita sekarang. Ikhtilaf yang menimbulkan perbalahan dan permusuhan. Firmanullah Ta'ala, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidak berselisih orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan pada mereka disebabkan kedengkian yang ada dalam kalangan mereka. Tengok Allah kata, Allah sendiri menggambarkan perpecahan ahlul kitab dengan sebab apa? Baghyan, bukan sebab jahil, sebab ada kitab di tangan mereka, ada ilmu di tangan pendeta, tapi baghyan sebab berkelahi kerana bala, kerana jahat, kerana nafsu. Itu punca. Surah Ali Imran ayat 19. Insaf adalah satu akhlak yang sangat mulia, iaitu membayangkan orang lain seperti diri sendiri dari segi menyayangi dan menghormati mereka. Bila kita sayang pada kita, kita kena sayang pada saudara kita. Itulah Nabi sebut dalam hadis, orang yang betul-betul beriman, orang sayang kepada saudara dia seperti dia sayang kepada dirinya sendiri. Ingat. Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma berkata, Ammar bin Yasir. Siapa dia ada nama Yasir sini, kena cari anak dia Ammar. Dia berkata, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Sesiapa yang dapat mengumpulkan tiga sifat ini, tiga perkara ini dia dapat kumpulkan, maka dia telah mengumpulkan ciri-ciri keimanan dalam dirinya. Apa dia tiga sifat? Tulis. Yang pertama, al-insaf min nafsi. Berlaku adil, al-insaf terhadap diri sendiri. Kita dengan diri kita kena jujur. Jangan tipu diri sendiri. Jangan seksa diri kita. Dengan cara mana? Dengan melaksanakan hak-hak Allah. Hak Allah Ta'ala, Tuhan suruh solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, sedekah, buat baik pada orang, itu hak Allah. Dan juga hak makhluk, hak dua ibu bapa, hak isteri dan anak-anak, hak suami. Ini semua tu hak jiran tetangga kita kena tunaikan. Yang kedua, wa bazlus salam lil alam, menyampaikan salam pada alam seluruhnya, yakni kepada orang yang kita kenal dan tak kenal. Asalkan jumpa, assalamualaikum. Ada kata assalam ini dengan mana sejahtera. Mana kita makmurkan dunia ini dengan kesejahteraan. Jangan duduk buat huru-hara. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtar,
dan memberi sedekah sedangkan dirinya sendiri memerlukannya. Maknanya kalau kita ni, contohlah kita kata kita ni taklah kaya, duit pun ada sikit, tapi lalu tabung derma untuk apa-apa, masuk juga walaupun RM1, orang panggil biar keluar daripada jiwa nafsu kita ni, perasaan tamak, perasaan bakhil, perasaan kopi, masuk dalam tabung. Itu dia panggil, kata orang, tulis kata-kata hikmah, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah, tapi bersedekahlah sehingga kita kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah, tapi bersedekahlah sehingga kita kaya. Satu. Yang kedua, kata-kata hikmah, tulis ni apa? Jangan tunggu baik baru nak berdakwah, tapi berdakwahlah sehingga kita jadi baik. Aku tak boleh ajak orang pergi masjid sebab aku tak baik. Hei, ajaklah dia pergi sekali dengan awak. Suruhlah orang buat baik sekali dengan kita, barulah insya-Allah kita jadi baik. Ingat molek tu. Ni kata Allah, aku ni miskin, tak ada sedekah. Sedekah dulu, walaupun sedikit. Tak dapat RM10, RM1. Cuma jangan sedekah 10 sen. Tak ada harga zaman kita 10 sen. Nak beli coklat 2 butir boleh 10 sen. Tak boleh dulu ni. Masya Allah. Lama kita budak-budak 5 sen ais 5 sen boleh beli kuih dah. 10 sen mak bagi pergi sekolah tu secara air dengan kuih. Oi, lah ni 5 sen tak cukup. Allahu Akbar. Zaman berubah. Baiklah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kita agar tidak menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin atau kawan rapat. Dalam kita ingat dalam waktu kita duduk tafsir, dalam tafsir pagi-pagi, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin awliya, jangan ambil orang kafir jadi wali, jadi pemimpin. Tetapi namun Allah tetap memerintahkan kita agar bersifat adil terhadap mereka sebagaimana firman-Nya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Sebab kita tak suka, kita pun hentam dia walaupun dia baik. Jangan. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis surah Al-Maidah ayat 8. Kata di ulama, ayat ini diturunkan kerana kebencian para sahabat terhadap orang kafir, dan kebencian itu sememangnya disuruh. Memang kita kena benci orang kafir dalam akidah dia. Walaupun perkara ini menjadi suruhan, Allah Subhanahu wa taala juga melarang hamba-Nya daripada melakukan kezaliman terhadap orang yang dibencinya itu. Apatah lagi kebencian sesama muslim dengan sebab mentakwilkan perkataannya atau kesamaran dalam kata-katanya atau semata-mata kerana hawa nafsu. Jadi kita kadang-kadang kita benci orang Islam ni sebab kita tak faham apa dia kata. Faham tapi nafsu, sebab kita tak suka dengan dia, kita benci dengan dia, sebab kita buat tuduhan jahat pada dia, maka kita sebarkan walaupun kata-kata dia betul, kata-kata dia benar, tapi orang tak terima kerana nafsu. Orang muslim itu tentulah lebih berhak untuk tidak dizalimi dan dicabul haknya. Tengok muka surat 124. Apabila seseorang itu berlaku adil, maka dia akan menilai kadar kesalahan orang lain dengan tidak melampaui batas. Maknanya orang ni ada salah sikit, kita sebut dia silap tu, kita kata dia silap pada pandangan saya, boleh jadi betul pada pandangan dia, benda ikhtilaf. Maka dia juga tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh insan tersebut sebelum ini. Orang ni banyak kebaikan dia buat, sekali dia buat salah, kita pergi tular hak salah. Satu dunia kita duk canang hak salah, tapi hak baik dia kita senyap. Ini tidak insaf nama dia. Dia juga akan mengambil kira sebab-sebab perkara kesalahan itu berlaku. Kenapa dia buat salah? Apa sebab? Kita cuba cari exit, kata orang, cari jalan keluar
supaya kita boleh bersangka baik dengan dia. Contoh, tengok contoh. Kisah seorang sahabat Nabi, nama dia Hatib. Tulis belajar. Ha'alif Taba. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, yang telah menghantar surat pada penduduk Mekah memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke Mekah pada tahun itu. Dengar cerita. Nabi nak pergi Mekah, nak ambil Mekah, kan? Nak ambil Mekah pada tahun yang ke-8 Ramadan. Hatib tulis surat ke orang Mekah, bagi tahu Nabi nak pergi. Kalau kira perbuatan ini salah besar, sebab dia memecah rahsia ketenteraan. Nabi hantar Sayyidina Ali dan beberapa orang. Nabi kata mau pergi ke satu tempat, ada seorang wanita naik unta, tangkap kerana dia bawa surat Hatib. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Ali pergi tengok, makcik, berhenti. Nak apa? Mari surat. La ma'indi. Tak ada, dia kata, tak ada. Bawa surat atau aku telanjang kamu. Ali punya gedebe, dia amaran. Sama ada mau keluar surat atau aku telanjang ke cari surat. Makcik ni takut, rupanya surat duduk sanggur dia. Crack, lepas tu bawa balik surat. Bila balik ke Madinah, apabila surat itu berjaya dirampas, Nabi panggil Hatib. Hatib, ta'al. Ketika disoal siasat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa membuat benda ni? Hatib berkata, demi Allah, sesungguhnya aku ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, tak goyah, iman saya kuat. Aku tidak murtad dan tidak pula menukar agamaku, tetapi aku mempunyai hubungan dengan pemuka Quraisy. Jadi aku ada hubungan dengan pembesar Quraisy. Aku bukan dari kalangan mereka, bukan Quraisy. Cuma anak dan keluargaku berada di tempat mereka, duduk Mekah. Aku tidak mempunyai ahli keluarga yang dapat melindungi mereka, dan aku melakukan demikian semata-mata untuk melindungi anak dan keluargaku di sana. Mana sayang anak bini sampai mereka pecah rahsia kerajaan. Apa jadi? Ada sahabat kata, kita pancung kalau dia ni bocor rahsia negara ni. Dengar apa sikap Nabi, insaf Nabi kita aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menerima keuzuran yang lalu bagi dan para sahabat yang tidak menjatuhkan hukuman ke atasnya, memandangkan beliau juga adalah seorang sahabat yang pernah menyertai perang Badar yang agung itu. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi ada sahabat kata, kita Hatib ni apa perangai lagu ni? Nabi kata, la, dia pernah menyertai peperangan Badar. Allah Ta'ala berfirman kepada ahli Badar, Allah Ta'ala beri keampunan kepada mereka. Macam mana kita nak pukul dia? Jangan. Syekh Ibn Qayyim rahimahullah berkata, antara kaedah syarak dan hikmahnya, orang yang banyak kebajikannya, besar peranannya, jelas sumbangannya kepada Islam secara zahirnya, maka kesalahannya yang kecil-kecil adalah dimaafkan. Bukan makna maaf tu kita biar, kita kena nasihat, tapi kita orang panggil toleransi. Sebaliknya, tidak bagi orang lain yang tidak setara dengannya. Meskipun maksiat itu kotor, namun air jika sudah mencecah dua kolah, ia tidak lagi menganggur najis. Ini kata-kata analogi lah. Mana kalau air lebih dua kolah, jatuh taik cicak, beres, boleh guna air itu. Keadaan ini sudah dipahami secara umum oleh manusia, bahawa orang yang beribu-ribu kebajikannya boleh dimaafkan kesalahannya yang sedikit. Mana sekali dia pergi perang Badar lagi, dia buat salah sikit, dimaafkan. Dan demikianlah orang-orang alim yang hebat-hebat, peranan dia banyak, tapi kadang-kadang ada juga perangai dia tak apa jauh sikit, kita maafkan. Kita jangan kata aku malah dah pergi ngaji dengan dia tu, sikit ya salah dia. Tapi masalahnya bila tak ada insaf, yang sedikit itu dibesarkan. Tulis bahasa Arab kata, la taj'alul habbata qubbah. Bagi belajar imla, la taj'alul habbata qubbatan. Mu jangan jadikan biji yang kecil macam dom yang besar. Dia pergi besar benda kecil. Jangan bersih benda kecil-kecil lah. Benda besar baru kita besar, baru betul. Ni dak hidup besar kecil.
Nak besar jadi kecil. Jangan. Demikianlah jika seorang alim, pendakwah atau pemimpin yang tidak melaksanakan hukum hakam syariat dalam hidupnya kerana keuzuran atau kerana kelemahan dengan alasan yang boleh diterima, jadi mereka yang berlaku adil perlu memaafkan kesilapan dan kelemahannya itu. Di antara contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama ialah, kita nak tengok contoh orang yang ada kuasa yang adil tapi mereka tak dapat laksanakan apa yang dia buat. Yang pertama, Raja An-Najashi Malikul Habasyah pada zaman Nabi SAW. Walaupun beliau tidak melaksanakan banyak tuntutan Islam seperti hijrah, patutnya kalau dia masuk Islam dia hijrah ke Madinah. Dia tak hijrah. Dia tidak pergi jihad, dia tak pergi haji, sedangkan dia ada kemampuan, serta tidak melaksanakan hukum hakam daripada Al-Quran Sunnah kerana tidak mampu. Dia ya Islam, ramai lagi hak kafir sekeliling dia. Tetapi beliau mendapat pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan para sahabat untuk menunaikan solat jenazah ke atasnya. Waktu Najasyi mati ni di Habasyah, jauh tu 1000 kilometer jarak daripada Madinah. Nabi kata, mati hari ni rajulun salih, seorang laki-laki yang soleh meninggal hari ni, iaitulah Raja Habasyah, nama gelaran dia Najasyi, tulis pelajar, nama dia Ashumah, alif sad ha mim ta pula, Ashumah. Gelaran dia Najasyi. Macam kita lah, nama lain, gelaran lain, yang di Pertuan Agong nama dia lain, sultan-sultan yang ada. Jadi Najasyi gelaran kepada jabatan, nama dia Ashumah. Nabi beritahu, Nabi kumpul sahabat solat jenazah gaib ke atas Najasyi. Nabi tak kata dia ni masuk Islam tapi tak berjihad, tak laksanakan hudud, contohnya lah, sebab masa tu dia lemah. Kita pun jangan buat cerita Najasyi kita ni tak boleh laksana, tapi kalau kita boleh laksana, kenapa tak laksana? Itu dipertanggungjawab depan Allah. Jangan mudah-mudah nak lari. Contoh yang kedua, Nabi Yusuf AS dengan rakyat Mesir. Baginda hanya mampu berdakwah kepada mereka tanpa melaksanakan hukum syariat sepenuhnya. Dia boleh berdakwah, duduk dalam penjara dia berdakwah, keluar penjara dia dakwah, tapi nak laksana tu belum boleh lagi masa tu, sebab dia belum lagi berkuasa penuh. Jadi kita kata, maka tugas kita para jemaah, di mana kita ada kuasa, kekuasaan yang kita ada walaupun sedikit, kita gunakan untuk Islam. Jangan jadi tali baru kafir-kafir dengan sebab kita ada kuasa. Ini tak tahan kita ini terbalik. Tak, ada sedikit kuasa, oleh kerana kuasa kita ni berkongsi dengan orang-orang yang bukan Islam, yang agak celek mata kepada orang Islam, mulalah kita pun lebih lunak dengan kafir, keras dengan orang Islam. Jangan. Baik. Ni contoh realiti semasa. Kita ambil contoh yang tuan-tuan suka dengar. Hak seorang tak suka dengar jangan sebut. Koyak lalu kalau suka tak dengar. Dalam masyarakat kita hari ini terdapat ramai imam, tok-tok imam di kampung ke di bandar, dan ahli agama yang komited dalam tugas dakwah. Mengajar kuat, kulit kita tasawuf dekat lebu, kulit-kulit nak cabut dah kulit. Dan ibadat juga ada, tapi masih lagi merokok. Bahaya contoh. Bahaya apa? Ada kata Dr. Email seokok? Ada ustaz ngajar tasawuf seokok? Pula dah ada. Menonton, tengok TV. Ni sehari dua ni dia panggil fenomena baru. Ustaz-ustaz bangga bawa anak-anak pergi panggil wayang. Ini semua ni permainan syaitan ni tak habis-habis lagi ni. Nak kita tengok wayang dah. Ada tengok di rumah pun ada, dia panggil apa, Netflix berapa dia lah ni. Apa? Boleh tengok, nak pergi panggil wayang pula dah. Ni mana? Mendengar muzik. Ada kau ustaz kuat dengan muzik? Ada juga pula dah. Juga seumpamanya, banyak lagi perangai-perangai lain. Ustaz suka mengumpat, suka mengatau orang waktu ceramah, ada juga.
sehingga akan terdapat jemaah yang hilang kepercayaan dan tidak lagi mahu mengikut mereka. Ada jemaah kata aku tak usah maya sini, tu email seokok. Oh perangai. Nah, tu email kalian tu ada juga. Maka secara insafnya kita hendaklah mengambil kira kebaikan yang dibuat oleh mereka dan menolak sedikit kesilapan yang dilakukan oleh mereka, di samping memberi nasihat dan juga teguran secara baik. Itu di samping memberi nasihat dan teguran, mau'izatun bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seterusnya, untuk mendapat gambaran bagaimana cara untuk mengambil kira keadaan seorang, perhatikanlah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas ini. Seorang ni, dengar ni, ana baca cerita lah, kalau tidak panjang tajuk. Seorang pengembara naik kenderaan dia di tengah padang pasir. Atas kenderaan itulah ada makannya dia, ada bekalan dia, ada macam-macam. Tiba-tiba dia pergi duduk bawah sebuah pokok nak rehat situ, kenderaan dia lari, lari, sudah lari dah, aku nak balik ke mana lah, nak lari balik ke mana. Tengah padang pasir ni bukannya RNA lebuh raya, kereta lalu banyak tengah padang pasir, nak tunggu kereta utar kau duduk lama, boleh jadi mati, kering dia pun tengah duk kecewa, letih gini, tidurlah bawah pokok, kelipah kata orang. Kelipah ni bahasa Kelantan. Orang luar kata pejam celek. Mana sedap dua tu? Pejam celek kau kelipah. Kelipah dah. Kelipah. So mari dia punya kenderaan tadi cokoh dekat dia. Sengih tu kau. Allahu Akbar. Oleh kerana dia terlalu suka, dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, mu hamba aku Tuhanmu. Dia nak ayat nak balik, aku ni hamba mu Tuhan. Dia tukar ayat. Nabi kata akhta'a min syiddatil farah, salah cakap kerana terlalu gembira. Hadis ini sahih dalam Muslim. Maka ulama hadis kata apa? Dengar ni, ulama hadis kata, dia kata laki-laki itu tidak dikira bersalah kerana telah diambil kira keadaannya ketika mengucapkan kata-kata tersebut terlalu panik, terlalu teruja kata orang dah. Hidup balik ni, kenderaan mari semula ni, hilang dah tadi. Ini dia panggil mari. Maknanya orang yang tersalah cakap, kita tengok situasi. Macam orang ni terlalu marah, siapa bengok kepala otak dia cakap merapu. Jadi kita kata tak jadi kafir kata-kata dia sebab dia bengong. Ni kita bawa bagi panado dia dulu, cari ubat penenang, tidur molek-molek, suruh dia ulang balik kata-kata, dia tak ulang dah. Itu dia panggil mengambil kira keadaan orang. Tapi masalahnya ada sebahagian mazhab ni dia kata apa? Untuk guru dia salah cakap, dia kata anal haq, akulah Tuhan, dia ikut juga kawan tu. Kalau kita kata dia tersalah kerana tadilah, kerana bapa dia punya keadaan aria dia tadi, tak sudah ikut awaknya. Ni jadi mazhab pula dah. Mazhab anal haq, jangan ikut. Baiklah. Contoh yang kedua pula, mengambil kira kemaslahatan dan kerosakan. Mana kalau kita buat ni maslahat dengan rosak, mana banyak. Antara kaedah syariat ialah mengambil kira kerosakan yang lebih kecil, untuk menolak kerosakan yang lebih besar. Contohnya, pertama, sewaktu Rasulullah SAW berada di Mekah, sebut nama Nabi kita kena selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Terdapat banyak kemungkaran dan berhala-berhala di tepi Kaabah, 360 ketul berhala. Tetapi baginda tidak melakukan sebarang tindakan untuk menghapuskan dan meruntuhkannya. Hal ini demikian demi kemaslahatan lebih besar, iaitulah mengembang dan mengukuhkan dakwah Islam terlebih dahulu. Mana kalau Nabi pecah berhala, Nabi kena pukul, Islam mati di situ. Tapi Nabi sabar, sehinggalah Nabi ambil Mekah pada tahun 8, Nabi buang semua berhala yang ada. Satu. Yang kedua, sewaktu di Madinah pula,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengenal pasti golongan munafik yang banyak menimbulkan kekacauan dan fitnah. Akan tetapi baginda tidak pula terus menjatuhkan hukuman bunuh terhadap mereka kerana tidak mahu orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membunuh para sahabat yang pada zahirnya beriman sedangkan mereka tidak mengetahui hakikatnya. Manakala Nabi bunuh munafik, orang akan tularkan Muhammad bunuh kawan. Itu bahaya. Rugi dari sudut dakwah. Ini Nabi sabar dengan kerana munafik ini. Dalam menghadapi golongan maupun individu yang berbeza pandangan, kaedah ini bolehlah diamalkan. Jangan sesekali memberi komen, ulasan terhadap pandangan seseorang yang berbeza pendapatnya jika ia hanya memberi kesan negatif dan lebih buruk. Ini ada setengah orang ni buat tuduhan kepada orang dah. Buat tuduhan kepada orang. Ni sagi dua ni ada nama Allahu Akbar. Nama berapa dia? Kita nak sebut nama dia malah. Engkau dia ambil video anak tegur. Kita kata majlis ilmu jangan duk capur dengan majlis bergendang kak. Kita nak mengaji duk bergendang. Oh dia pergi kerak video, dia ambil video tak sah dia pelagar situ. InsyaAllah kalau kita ada masa kita boleh jawab balik. Tapi ni ambil sikap tak sedut layar lah. Ngabih masa. Baik kita cerita ke orang kapur, hukum hakam puasa daripada duduk layar ketuk orang tak ada kerja. Betul tak? Jadi jangan duduk layar sangat. Rugi masa kita. Allah SWT juga telah melarang orang Muslim daripada mencerca dan menghina sembahan orang kafir. Kita pergi dekat toko orang kafir kata, "Hei, toko tak kelik tak hidup bahasa." Lah, jangan. Tujuannya adalah bagi mengelakkan kerosakan lebih besar daripada maslahat menghina sembahan mereka itu. Misalnya, mereka mungkin akan mencerca Tuhan kita semua dan sebagainya. Jadi kalau kita cerca Tuhan dia kata Tuhan kita pula. Macam firman Allah Ta'ala, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kamu memaki sembahan yang disembah oleh mereka selain Allah. Jangan pergi maki Tuhan orang, kerana mereka nanti akan memaki Allah pula secara melampau batas tanpa pengetahuan. Suratul An'am ayat 108. Kita jangan duk maki Tuhan orang, nanti orang kata ke Tuhan kita, kita kena baik-baik, juruh-juruh kata orang. Sesungguhnya Nabi SAW telah mensyariatkan umatnya agar mengingkari kemungkaran supaya manusia dapat melakukan amalan yang diridai oleh Allah dan Rasulnya SAW. Sebaliknya, apabila mengingkari kemungkaran itu boleh mengakibatkan kemungkaran lebih besar serta menyebabkan kemurkaan Allah dan Rasulnya SAW, maka perkara itu tidak perlu diingkari lagi sementara ni demi menjaga kemaslahatan. Contoh, tengok. Dia ada contoh ni lah, menarik kan? Contoh yang nyata dalam bab ini ialah apabila Rasulullah SAW tidak meruntuhkan Kaabah yang dibina oleh kaum Quraisy, walaupun binaan itu tidak mengikuti seni binaan asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Maknanya Quraisy dia kerak sikit. Kok Nabi Ibrahim panjang gitu? Tidak mungkin untuk menilai baik buruk dan hakikat sebenar sesuatu perkara kecuali mereka yang berada di tempatnya atau terlibat secara langsung dalam urusan tersebut. Pandangan dari luar saja tidak akan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya. Nih. Kita duduk sini aman damai. Contohnya seperti berlaku di Palestin. Orang di Palestin ijtihad dia. Dalam kerja-kerja dakwah dan jihad di sana, pastilah ulama mereka yang lebih arif tentang kemaslahatannya. Begitu juga dengan keadaan kita di sini, situasi semasa dan tempat itu mesti dikenal pasti serta diambil kira terlebih dahulu menilai baik buruk sesuatu, atau seorang itu mestilah mengambil kira situasi tempat dan zamannya. Apa ayuh? Ini ada saya dua ni orang sebar video Syekh tegur. Dia kata dia mari Malaysia tengok Tok Imam kita sini zikir kuat-kuat lepas solat. Patut ada doa pula. Kita kata memang patut teguran itu diperluaskan oleh pihak yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab tak ada dalam kitab suruh zikir kuat setiap waktu.
Pagi 5 lepas maya, belakang tu orang ada masbuk. Tapi masalah dianya, imam boleh perlahankan zikir, tapi kalau tak doa orang akan lari. Tak? Mana kalau dia tak doa lepas maya, pakai bangun lalu lari orang. Ataupun dia kena buang daripada kerja. Terus kata apa ni, pelajar-pelajar kita pergi di luar kawasan jadi imam, bila dia zikir seperti hak Nabi kita ajar dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ada, kena tegur ke orang, apa awak ni zikir lagu ni, dia kata ni hak betulnya, betul tak betul pun ikut orang kapur. Jadi pasalah pelajar kita ni kena akur, kalau tidak kena buat dia tak boleh duit raya pula. Nak kata suasana tu masalah. Kalau kita ada kekuatan, kita lawan. Tak ada kekuatan, buat setakat mana yang boleh buat. Jangan pula terlalu ikut ekor orang. Tak boleh gitu. Menilai baik buruk pandangan seorang itu mestilah mengambil kira situasi, tempat dan zaman hidupnya. Apakah kata-kata atau pandangan itu terikut-ikut dengan pandangan yang rosak pada zaman itu, tersasar daripada kebenaran? Adakah pandangan itu dikeluarkan semata-mata untuk menolak keburukan yang akan menimpa dirinya? Apakah pandangan itu boleh dipahami berdasarkan maslahat keadaan, atau memang itulah pegangannya yang sebenar? Jadi kita kena tengok pasal apa dia tulis macam ni, kata macam ni. Misalnya, terdapat sebilangan pendakwah yang terpaksa mengikut atau mengeluarkan fatwa mengikut kehendak pemerintah pada waktunya, semata-mata untuk menyelamatkan dirinya daripada tekanan ataupun mihnah, ujian, kena buat kerja, kena macam-macam, kena tukar orang yang tidak menerima pendapatnya. Jadi kalau kita nak buat tak boleh, tak boleh nak buat, kita buat untuk diri kita lah. Nak ajar pada orang lain bahaya. Contohlah, namun bertegas terhadap kebenaran, kalau kita mampu, kita jiwa kita kuat, kental, sanggup menghadapi cabaran dalam perjuangan menegakkan kebenaran adalah yang terbaik. Sebagaimana contoh agung yang ditunjukkan oleh Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam di Damsyik dan di Mesir pada zamannya, sebagaimana dia lawan kerajaan pada ketika itu, kerana kerajaan bersekongkol dengan orang kafir untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Mesir. Lawan. Dia pergi Mesir pula, kerajaan Mesir pula penyelewengan, hamba jadi khalifah, dia lawan. Ini tak apa, dia berani. Seperti yang dilakukan oleh Imam Salaf Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam menghadapi golongan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lawan sampai dia kena pukul, sehingga dia diseksa dan dipenjara. Dikatakan orang, tulis awal, ahli sejarah kata, Imam Ahmad dipukul dalam penjara, kalaulah orang pukul gajah, mati gajah. Tapi sabar Imam Ahmad kerana nak mempertahankan Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Penting sekali. Baik, namun hasil penentangannya, pandangan Mu'tazilah tidak lagi diterima selepas itu. Jadi kalau kita nak lawan, insya-Allah apa yang kita nampak jelas memberi pulangan besar kepada masyarakat, kita lawan. Ana sekali diminta oleh jawatan kuasa masjid tegur seorang pendakwah duk bergendang dalam masjid sampai pukul 12 malam. Bergendang dalam masjid. Kita katakan aku tegur ni, minggu depan tak, bulan depan tak kuliah di sini. Tak apalah. Kita rela dipecat daripada kuliah, tidak dijemput, daripada kita berterusan menghadapi tekanan jiwa orang nak buat benda tak baik dalam masjid. Bergendang. Kau-kau pukul 12 malam. Jadi bila anak tegur, bulan depannya kita tak bawa, tak boleh pergi dah situ, masjid lain pula. Beberapa tahun lepas tu anak pergi, dia kata, Ustaz, Abu Anas hantar tegur tak boleh gendar dalam masjid, mencelikkan mata AJK masjid. Lepas pada itu tidak dibenarkan gendar, nak qasidah saja dibenarkan, tapi pukul gendar tidak benar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, walaupun tegurannya sedikit dan memberi infak yang besar, ada kalanya begitu. Tapi kena ingatlah, mungkin kita terkorbanlah. Baiklah, sebagai penutup, contoh yang ketiga, memahami atau mengetahui bahasa orang yang bercakap dengan hakikat sebenar pandangannya. Ini gaya bahasa kita kena faham. Apabila tidak mengetahui hakikat sebenar kata-kata orang lain atau maksud istilah yang digunakan,
maka seseorang penilai itu akan cenderung membuat huraian berdasarkan kepahamannya. Orang kata lain, dia kata lain. Ini bahaya. Bukan berlandaskan maksud sebenarnya yang diingini oleh penyampainya. Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah pernah berkata, ramai dalam kalangan individu yang menukilkan pandangan orang lain bukan bererti berdusta terhadap penyampai asalnya, tetapi dia tidak memahami maksud sebenar dan tidak membawa nas asal ucapan tersebut, cuma huraian dan pandangan peribadinya saja. Macam kita sekarang, tengok je tajuk, kau pukul selalu. Tapi kalau kita baca artikel atau kita dengar video penuh, lain makna dia. Jadi sekarang ni kita ambil video pendek yang orang potong, hok jo potong tu pula memang berniat jahat untuk nak menghina kita, untuk menimbulkan fitnah pada orang tu, maka terjadilah fitnah di atas fitnah. Ulasan dibina di atas kerusakan. Bahaya. Jangan. Kalau kita nak semak orang video apa ni, pandangan orang, dengar semua apa ni cakap. Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, tengok Subki dengan Ahmad bin Abdul Halim ni berkelahi, tapi orang boleh nukil pandangan dua-dua. Dia kata apa? Aku melihat ramai orang yang mendengar orang lain bercakap, tetapi dia sebenarnya memahaminya dengan makna lain. Orang kata lain, dia kata makna lain. Dia telah mengubah maksud sebenar penyampai asal itu dan pengikutnya. Kita kata lain. Allahu Akbar. Jadi huru-hara lah jawab dia. Dalam bab perbincangan ini mungkin dapat dipahami daripada apa yang dinukilkan oleh Imam Ahmad. Kami sentiasa, maknanya kami ni maknanya orang-orang yang belajar salaf ni, belajar al-hadis, melaknat, yakni menegur, mencela ahlul ra'i, golongan yang berpegang dengan qiyas, dan mereka juga sentiasa melaknat kami, golongan yang berpegang dengan hadis. Sehinggalah datangnya Imam Syafi'i dengan kaedah usul fiqhnya dalam kitab Ar-Risalah yang telah mengeluarkan kami daripada perpecahan dan perbezaan. Jadi dia kata, oh dia ni ngaji hadis saja, tak pandai fiqh. Orang ngaji fiqh saja, dia ngaji hadis saja tak pandai. Jadi bila mari Imam Syafi'i, dia gabung dua-dua, jadi lebih mantap punya perjalanan. Alhamdulillah. Betul-betul bagi anak orang yang belajar dua-dua aliran, kita belajar aliran salaf, aliran khalaf, lebih senang perbincangan, lebih terbuka dia punya orang panggil pandangan daripada belajar satu pihak saja. Itulah. Demikianlah realiti dunia hari ini. Begitu mudah masyarakat membuat tuduhan, menafsirkan pandangan dan pegangan seorang. Bila orang kita tak setuju, hak dia kata tu salah belaka walaupun betul. Orang kita setuju, hak dia kata tu betul belaka walaupun salah. Ini nafsu punya pasal. Jadi tanpa merujuk penyampainya sendiri, padahalnya ada je nombor telefon kawan tu, kalau tanya boleh je, apa maksud awak, boleh tanya balik. Bahkan wujud pula sebahagian mereka yang mendakwa mempunyai kepakaran mentafsir dan meneliti hati orang. Lebih teruk lagi, dahsyat lagi, dia kata apa? Aku tahu dalam hati, isi hati dia. Mana ada tahu isi hati orang? Ada orang tahu boleh tafsir hati orang? Tak boleh. Allahu Akbar. Ni berapa ramai makcik-makcik ni, bila suami dia mati, baby mari, nak gimana awak? Nak pergi tengok abah mati. Abah mana? Muni cucu dia ke? Dah anak dia. Bini tua dia kata, masa mana tu ayah ni pergi bini seorang lagi. Tengok. Pada aduk dengan aku gak sengih semua. Aku nak gapo bui tak berubah sepatah kata orang. Tak berkeruk muka. Khabar-khabar ada baby. Jangan baby abah anak tak ada tak. Ada baby mak seorang. Kecil. Baiklah, nak ceritanya, kalau orang kata boleh tafsir hati orang, bohong. Sebab mana kita tahu dalam hati orang? Tak ada. Dalam hati orang tak ada Jadi kalau kita tengok zahir je boleh, dalam hati itu hak orang. Tapi hari ini ada kepakaran nak tafsir hati orang lah, nak tafsir itu orang, semua ada. Ini semua mengarut yang mengundang bala di akhirat esok, sebab kita akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berlakulah tuduhan dan fitnah dan macam-macam potongan-potongan video yang di-react dengan begitu tidak adil. Maka kita mengatakan para pelajar, kita belajar dengan dalam ilmu yang kita belajar ini,
kita kena bersikap insaf, adil, telus dalam menilai. Nak nilai orang, cek semua pemikiran dia, tengok semua perbuatan dia, video dia yang zahir, video dia yang batin, tengok belakang, baru kita tahu, oh ni perangai dia. Setengah orang itu bercakap sedap, ikut sunnah. Tapi kalau tengok video dia, hidup bergendai di kubur lah, bawa orang hidup gosok kubur tu, ni pelik juga ni. Jadi amalan-amalan sekarang ni tak nak sembunyi sebab video ada. Dulu kita boleh sembunyi, sekarang ni video ada, nak kata apa? Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah tajuk kita hari ni. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Tidak boleh engkar dalam masalah khilaf. Panjang tajuk ini nih. InsyaAllah kita huraikan secara detail serta perinci dalam isi yang akan datang, dalam isu siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.